nikmat je dah dia dapat. Jadi kita boleh buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus menerus memberi nikmat dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini, dan sebagai tanda timbal balik di atas rahmat, nikmat dan limpah kurnia kasih sayang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, menjadi kewajipan kita untuk kita melaksanakan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua-dua perkara ini perlu dilaksanakan dengan penuh kesabaran dan ketaatan. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada perintah Allah. Sabar dalam meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar. Solat sehari semalam 5 waktu, kena sabar. Kalau tak sabar, tak larat kita nak solat. Sabar kita tidak melihat kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak sabar, ikut hawa nafsu kita nak tengok semua perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Sebab ikut hawa nafsu ini semuanya membawa kepada kelazatan, bawa kepada kenikmatan. Maka dengan sebab itu kita perlukan kekuatan untuk sabar, untuk patuh, untuk taat. Kita perlu ada kekuatan. Kalau tak ada kekuatan, maka kita akan tewas. Dan kekuatan itulah yang dipanggil ataupun disebut sebagai taufik. Taufik. Hidayah artinya Allah Ta'ala bagi ilmu, petunjuk pada kita, ini perkara yang baik, ini perkara yang tidak baik, ini perkara yang perlu kamu buat, dan ini perkara yang tak boleh kamu buat. Itu hidayah. Tetapi untuk melaksanakan perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh, meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala larang, kita perlu kepada taufik, kekuatan untuk melaksanakan perkara-perkara tersebut. Malam ini kita baca hadis yang berikutnya, hadis yang ke-109, iaitu perkara-perkara yang menghalang kita masuk syurga, atau perkara-perkara yang boleh menjerumuskan kita masuk ke dalam api neraka. Ini yang kita nak kena tinggal. Sebab Nabi dah jelas dah, Nabi dah sebut dah pada kita, kalau nak masuk syurga kena buat begini, buat begini, buat begini.
Kalau kamu tak buat begini, kamu nanti pasti akan masuk ke dalam api neraka. Jadi apa dia? Iaitulah hendaklah kita menjauhkan tubuh badan kita daripada hasil yang haram. Menjauhkan tubuh badan kita ni tumbuh daripada sumber yang haram. Kalau tumbuh daripada sumber yang haram, maka dia terhalang untuk masuk ke dalam syurga. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata jasadun ghuzziya biharamin. Yang bermaksud tidak masuk syurga tubuh badan yang banyak kali diberikan dengan makanan yang haram. Hadis riwayat Imam Ibu Ya'la Al-Bazzar, At-Tabarani, dan riwayat Imam Abu Ya'la, sanadnya adalah siqah, iaitu sahih. Hadis ini pendek je tuan-tuan. Nabi kata tidak masuk syurga tubuh badan yang banyak kali diberikan dengan makanan yang haram. Sumber makanan yang haram. Akhir zaman ini tuan-tuan, ramai dah orang dia tidak mempedulikan lagi sumber makanannya, daripada rezekinya, daripada gajinya, daripada pendapatannya. Asalkan ada duit, dia tak kisahlah itu daripada sumber itu yang halal ataupun yang haram, asalkan dalam poket dia ada duit. Natijahnya apa dia? Tidak ada keberkatan dalam kehidupan. Ini banyak kali dah kita dengar syarah-syarahan, ceramah, forum, di mana saja kita sedar tubuh badan. Kullu lahmin nabatat minal haram fannaru awla bih. Setiap tubuh badan, setiap daging, kullu lahmin, setiap daging, nabatat minal haram, yang tumbuh daripada sumber yang haram, fannaru awla bih, maka api neraka lah yang selayaknya bagi dirinya. Wal'iyazu billah. Kita pun takut tuan-tuan, kita pun takut sumber makanan daripada sumber yang haram. Oh, kita kata tak apalah ustaz, bekerja di pejabat agama, kerja di JAKIM, kerja di Jawi, mudah. Sumbernya adalah sumber yang agama, sumber yang halal, sumber yang dijamin sahih, sah. Belum tentu juga tuan-tuan, sebab ya, sumbernya mungkin daripada sumber yang halal, tetapi cara ataupun kaedah kita mendapatkannya mungkin boleh jadi dengan sumber yang kaedah, cara yang salah, cara yang haram. Mungkin kita dapat upah yang tidak sepatutnya dengan kerja yang kita buat. Kita satu hari kita bekerja berapa jam? 8 jam ya, 8 jam kita bekerja. Nah, gaji kita itu berdasarkan kepada 8 jam kita bekerja. Cukuplah kita kerja 8 jam satu hari. Kalau cukup, bahkan lebih, itu terbaiklah. Kadang-kadang kita bimbang takut tak cukup. Sebab apa tak cukup 8 jam? Ada di pejabat 8 jam, tapi tak buat kerja yang disuruh, tak buat kerja yang diberi upah, yang diberi gaji, itu tak buat. Apa dia buat? Dia main WhatsApp, dia main Facebook, tengok TikTok, tengok YouTube. Tapi ada orang kerja dia kena tengok YouTube, kena tengok TikTok. Fendi, ada orang yang kerja dia memang kena duk tengok Facebook kan. Kita tak bolehlah kata dia apa kerja duk tengok Facebook saja, kerja duk tengok Instagram saja.
Ada juga kerja-kerja orang yang kena tengok, kena memantau, kena melihat pada isu-isu yang berlaku dalam media sosial. Sebab hari ini isu nak tahu dengan cepat kena tengok di media sosial. Kalau tengok surat khabar bercetak, Berita Harian, Utusan Malaysia, Metro, Sinar Harian yang bercetak, ketinggalan kita, ketinggalan yang begitu lama. Nak tahu cepat, tengok dalam media sosial. So kita pun buka update setiap masa, dalam Facebook, dalam Instagram, dalam Twitter. Nak tahu sekarang ini, sekarang ini pukul 7.55, apa isu yang sedang diperkatakan oleh dunia? Isu apa? Kena buka media sosial, kena buka Twitter, kena tengok Instagram, kena tengok portal berita. Itu kerja, ada orang buat kerja macam tu lah. So dia dibayar upah, dibayar gaji sebab kena pantau dan kena tengok media sosial. Bagi orang yang tak dibayar upah tengok media sosial, dia tak boleh tengok lah time waktu bekerja tu. Time waktu bekerja, dia kena buat kerja yang dibayar upah. Dibayar upah. Waktu rehat okey lah. Waktu rehat okey lah. Waktu nak rilis penat okey lah. Tapi kalau waktu dia dibayar upah untuk menaik surat umpamanya, tapi dia banyak duduk berjawab soal jawab di Facebook umpamanya, maka dia membuat satu kerja yang tidak diupah. Gaji dapat tak? Dapat. Cukup bulan 23, 25 hari bulan gaji masuk lah kalau kerajaan lah. 25 hari bulan masuklah gaji, tak ada kurang sedikit pun, kan? Jadi itu yang kita bimbang dan kita takut, termasuk dalam sumber yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, nak buat macam mana ustaz? Memang susah lah sekarang ini. Kan? Susah. Kenapa? Yalah 8 jam memanglah dibayar gaji 8 jam. Tapi takkan nak buat kerja 8 jam. Nak kena pergi kantin, pergi cafeteria, nak kena pergi ambil anak sekolah lagi. Anak sekolah keluar pukul berapa? Pukul 12 suku, 12.30 atau pukul 1. Pukul 12.30 lah keluar kan. 12.30 keluar. Ambil anak sekolah. Lepas tu nak hantar kafar petang. Kafar pukul berapa? Kafar pukul 2. Pergi hantar pukul 2. Pukul 2.30 mau masuk. Balik pukul berapa? Nak balik pukul 5, pukul 4.30 lah. Kena keluar lah. Boleh. Sebab sekarang ni ada yang boleh masuk pukul 7.30. Masuk 7.30, boleh balik pukul 4.30. Jadi sesuai dengan jadual anak sekolah. Janganlah pukul 4.30 nak balik, pukul 4.20 dah turun dah duduk queue dekat lobi tu. Kan? Pukul 4.20 dah queue panjang dekat thumbprint, nak thumb out. Buat apa beratur panjang-panjang ni? Nak tunggu 4.30 on the dot. Habis 10 minit masa duduk tunggu tu, sepatutnya diupah untuk bekerja. Itu yang berlaku kadang-kadang dianggap remeh-temeh. Dalam kehidupan kita ni perkara yang remeh-temeh. Mungkin berlaku pada saya, mungkin berlaku pada tuan-tuan dan puan-puan. Berlaku kita tak kerja di kerja di JAKIM bagus. Tak juga. Itulah sikap kita ya. Bila kita dah biasa dengan perkara-perkara yang remeh-temeh, yang ringan, perkara-perkara yang ditegak, perkara-perkara lara, perkara-perkara maksiat yang ringan-ringan, yang kecil-kecil, lama-lama dia akan menjadi besar. Sebab itu dosa-dosa kecil yang tidak memohon ampun atau beristighfar, maka dia akan menjadi dosa besar apabila tidak
memohon ampun dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil yang sudah menjadi darah daging, yang sudah menjadi sebati dengan kehidupannya, maka dia dianggap sebagai dosa besar. So dosa kecil jangan dipandang remeh, jangan dipandang remeh. Dapat gaji bulan, kerja sepatut sehari 8 jam, kita bekerja mungkin 7 jam, mungkin 6 jam, lagi teruk mungkin 5 jam, lagi minum pagi pukul 10 di mana? Bunian. Oh jauh, nak pergi pun 20 minit tu kat restoran Bunian tu, ujung sana tu, desa pinggiran Putra kan, pergi 20 minit, balik 20 minit contoh lah kan. Makan 45 minit. Sebab apa lama? Makan roti canai order lama juga tu nak dapat tu. Kan roti canai berapa keping? 10 keping ke? 45 minit dah roti canai sekepingnya. Lebih lama order lama kan. Jadi rugi masa di situ dia, tuan-tuan dan puan kan. Oh, sebab tu macam mana kita nak buat ni? Kita ni payah nak terlibat dah menjadi amalan kita dah. Kawan-kawan kalau tak pergi dia marah. Dia kata sadut poyo sangatlah. Kan, sadut tunjuk skema sangat. Haji Tayah tu tunjuk rajin sangat. Pergilah juga kita pun, kawan-kawan ajak kan. Ni macam mana nak buat? Kena gantilah balik. Oh, nak ganti macam mana? Nak bagi dekat bahagian kewangan tak ambil dah duit tu, bahagian gaji kan. Ini saya nak tolak balik lah, 200 bulan gaji saya bulan ni. Sebab apa ni Ustaz? Sebab saya kerja hari tu, keluar pergi makan pukul 10, 2 jam baru balik kan. Oh, bahagian gaji kata kami tak boleh terima duit tunai ni, nak masuk lagu mana kan. Tak terima dia, susah kita nak pulang balik. Habis nak buat macam mana? Nak ganti buat kerja lah, overtime kan. Overtime tu pun kalau tengoklah sesuai kerja kita macam mana. Kalau overtime jaga kaunter khidmat pelanggan, mana ada pelanggan lagi dah pukul 6. Kata apa ni overtime, jaga apa kaunter khidmat pelanggan pukul 6, 6.30 dia nak overtime, orang tak ada lagi dah, kaunter orang tak mari lagi dah pukul 6. Jadi kita kena ganti balik masa tu, kena ganti balik. Jangan berkira sangatlah, kira tolak pi tolak mai tu. Itu dia. Kalau kita sudah mula biasakan hidup kita dengan keadaan-keadaan suka mengambil daripada sumber yang syubhah atau sumber yang haram. Syubhah ni kita tak tentu, kita tak tahu. Syubhah ni umpama kita membela binatang ternakan di sempadan. Kita lepas binatang ternakan dalam padang kita, padang ragut, bela lembu ke, kambing ke, kebau ke, apalah, ayam ke. Kita lepas dalam kawasan pagar kita. Tapi pagar tu sempadan orang lain tu pula. Ada orang lain pula. Memang ada pagar, memang ada sempadan. Tapi kemungkinan lembu atau binatang kita, haiwan kita ni, dia boleh meragut rumput ataupun tanaman bukan hak kita, dia makan balik pada sebelah sana. Itu perkara syubhah yang kita ragu-ragu, kemungkinan dia makan, kemungkinan dia tak makan. Sebab itu orang yang warak ini dia akan meninggalkan perkara syubhah. Meninggalkan perkara syubhah artinya dia tidak makan haiwan ataupun lembu, binatang ternakan yang disembelih. Lembu itu dibela dalam keadaan syubhah. Orang warak dia akan meninggalkan, dia tak ambil. Supaya orang yang warak, dia pergi nak makan di restoran, dia tengok orang hak duduk di restoran itu tudung pun tak pakai. Orang perempuan lah, orang lelaki memang lah tak pakai tudung kan.
Orang perempuan aurat pun tak tutup, dia tak makan. Sebab apa? Itu menimbulkan syubhat kepada diri. Itu orang yang warak. Dia tinggalkan daripada perkara-perkara yang syubhat. Sama juga hukum kita pergi makan di restoran, orang bukan Islam, ataupun kita dijemput pergi makan di rumah orang bukan Islam. Dia kata, ustaz jangan takut punya, kita beli ayam yang sembelih orang Islam punya, masak pun orang Islam juga. Kita nak makan ke tak makan? Fendi makan atau tidak? Kawan kita bukan Islam, dia Cina kan, dia Buddha. Dia panggil kita satu family makan di rumah dia. Dia meraihkan kita. Dan dia bagi tahu dengan jelas, dia kata daging ini dia beli di kedai orang Islam, ataupun orang Islam dan tolong masak, dia punya bibik dia orang Islam masak. Dia suruh kita makan ke tak makan? Berani makan ke tak? Tak berani nak jawab? Tak tahu lah. Ragu-ragu. Syubhah itu dipanggil syubhah. Kan? Padahal dari segi hukum boleh makan. Selama mana kita tak nampak ada babi kan, dia hidang babi kan, ataupun dia makan babi depan kita kan, selama mana kita tak nampak, maka dari segi hukumnya adalah diharuskan selama mana kita tak nampak. Ustaz mesti pinggan dia ni bekas makan babi ni. Nampak ke? Tak nampak. Tak nampak tak apa. Tak nampak tak apa. Sebab tu orang Arab ni dia mudah. Kita pergi ke negara Arab ni, Mesir ke Mekah mudah kan. Orang di Mekah ni kadang dia semayang atas jalan tar tu, dia semayang tak lapik apa. Tak lapik sejadah kita bimbang. Semayang ni bekas cleaner ni keluar daripada jamban ni, pijak atas ni apa semua, najis apa semua, kita takut. Orang Arab ni dia kata selagi kamu tidak nampak ain ini bentuk fizikal najis itu, maka sembahyanglah. Halal huwa tahurun. Muka bumi ini adalah halal bagi kamu, dia suci untuk kamu, sembahyanglah di mana saja kamu suka. Bagi kita tak boleh mesti ada dalam masjid, ada kapet, atau sekurang-kurang kita bawa sejadah, tempat kita nak sujud tu lapik kan, takut. Dia orang Arab dia semayang depan lift, dia semayang kan. Dia malas nak masuk dalam masjid tu kan, orang dah qomat dah, depan pintu jamban tu orang dah keluar masuk, dia semayang. Yang siapa pernah pergi Mekah tahu lah kan, jumpa dengan macam-macam orang. Tapi orang yang warak ini dia berusaha untuk mendapat tempat yang paling dia yakin akan kesahihan. Dia warak, dia meninggalkan perkara-perkara yang meragu-ragukan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ada hadis Nabi SAW sebut, tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu dan pilihlah sesuatu yang tidak meragukan kamu. Kalau ragu-ragu, tinggalkanlah. Itu orang yang warak. Jangan kita duk ragu, pinggan ini ada babi, tak ada. Apalah, ustaz kata makan-makan juga. Tak boleh. Kalau hati kita ragu-ragu, orang yang warak, dia akan tinggalkan. Dia akan pilih perkara yang meyakinkan diri dia. Dari segi hukum gitulah. Hukum kata boleh ya. Kamu tak nampak, kamu boleh ya makan. Tapi kita orang yang warak nak jaga kena. Tapi tuan-tuan kalau pergi ke luar negara kita tak boleh pakai juga. Keluar negara ni susah nak cari restoran ataupun
kedai makan yang betul-betul menyedapkan hati kita. Sebab itu pergi ke luar negara ni dia ada fake yang lain, dia tak boleh pakai fake yang sama dalam negara kita. Dia ada fiqah luar negara, fiqah luar negara, solat dalam keadaan yang inilah, dalam keadaan kita bermusafir, makan dalam keadaan kita bermusafir. Kita jangan duk tanya banyak. Kalau nak makan tanya banyak, tak makan Maggi, bawa Maggi dalam beg kan, makan Maggi. Tapi sampai bila? Kalau duduk seminggu tak makan lah kita. Sebab itu kalau pergi Muslim makanlah. Jangan duk tanya dia daging ini sembelih rumah sembelih mana, jaki mai semak tak rumah. Jangan tanya lah, jangan tanya. Makan ya. Dan Muslim, are you Muslim? Muslim, makanlah. Kalau duk tanya, kalau duk rasa lan, orang kata lan ni maksudnya rasa jijik, rasa geli, tekak nak lan tak boleh. Payah nak hidup di luar negara, payah nak hidup. Saya pihaknya baru ni kan, tempat orang masakan tu pakai tudung orang Islam kita, tapi anjing penuh duk kat bawah. Anjing penuh duk kat bawah pagar duk tempat dia duk jual makanan tu kan. Macam mana pula anjing duk kat sini. Biarlah anjing tu, selagi dia anjing tu kita tak nampak dia jilat makanan tu, kita makan lah. Supaya kita pergi kampung orang asli kan. Saya sekali-sekala lah pergi kampung orang asli tu, kan pergi apa sangat, pergi nak berjalan tengok orang berdakwah dengan orang asli. Sopalah juga tak batin apa semua. Mereka ni Islam memang katakan. Tapi anjing naik duk tidur sekali atas rumah selamba je kan. Kita pula jadi uas-uas. Islam kok mana pula ni kan. Jangan takut ustaz, anjing ni sudah masuk Islam ni kata. Dia kata bukan saya je masuk Islam, anjing saya pun sudah Islam ni. Tak kalau tak batin. Dia masuk Islam tapi dia tak belajar lagi kan. Tak apalah, dia masuk Islam dulu. Lepas tu dia kena belajar lah. Belajar tu yang jadi cabaran tu. Ustaz-ustaz hak makan gaji kerajaan ni dia panggil penggerak masyarakat orang asli. Kawan JAKIM lah, kita hantar. Dia tak larat duduk dalam tu. Dalam tu bukan ada elektrik tu kan. Kipas angin pakai generator je. Generator sampai pukul 1 mati ya, minyak habis. Tak bubuh dah. Ya, tapi taklah panas sangat pasal dia duduk dalam hutan tu sejuk. Kan lampu pun padam malam kan. Lu nak mengajar macam mana? Masuk dia daripada jalan besar, jalan kereta tu nak masuk dalam kawasan kampung orang asli tu 2 jam ikut tanah merah. Kan pakai Hilux, Velfire tak boleh masuk. Kan? Tak boleh masuk, pakai Hilux 4-wheel drive. Masuk duduk dalam tu. Ustaz nak masuk mengajar tuan-tuan, sekali masuk duduk situ seminggu, minggu depan pula baru keluar. Kan cabaran dia duduk dalam tu. Nak mengajar orang asli ni. Kalau tak mengajar dia macam tu lah. Kita kempen, kita ajak dia masuk Islam tapi tak dibagi pendidikan ataupun ilmu fardu ain, maka dia akan tidak mendapat Islam yang sempurna. Tapi tak apalah, dia mengucap 2 kalimah syahadah itu pun satu ganjaran yang cukup besar, satu nikmat yang cukup besar. Pengamalan itu belakang kira. Allah Ta'ala dia akan nilai lah dia beramal ataupun tak beramal itu sebab darurat, sebab dia tak dapat ilmu tak sampai pada diri dia. Allah Ta'ala akan ampunkan diri dia. Tapi zaman sekarang ni tak boleh dah, sebab kerajaan dah bayar semua dah. Dah bayar tenaga pengajar ni kena masuk ke dalam, kena ada madrasah, ada surau yang dia kena mengajar.
dia kena mengajar. Nak pastikan orang-orang orang asli yang masuk Islam tu kena mengajar. Benda ni boleh makan, benda ni tak boleh makan. Anjing ni kalau sentuh kena sama. Kena ceritalah pada diri dia. Kita mula-mula dia masuk Islam tu, kita tak boleh nak cerita lagi, tak boleh dah masuk Islam ni, tak boleh lah nak sentuh anjing, tak boleh. Sebab dia hidup dia dengan anjing ni, dia umpama macam keluarga dia, anjing tu. Sebab tu anjing tu tidur sebelah dengan dia, macam kita belah kucing tu. Sebab anjing ni dia umpama mata pencarian dia. Dia masuk dalam hutan pun dia bawa anjing. Anjing dia pergi dulu. Kan, pergi selamat anjing, maksudnya selamatlah dia. Kan, pergi anjing tu tak patah-patah balik, dia patah balik lah, dia takut lah. Kan, pasal apa anjing ni pergi senyap ni kan, kena baham di boya ke, baham di rimau ke, apa ke, dia balik dulu. Sebab tu dia sayang sangat anjing ni. Dia sayang sangat anjing dia. Dan anjing ni yang duk jaga tanaman-tanaman dia tu. Dia tanam padi bukit, dia tanam sayur-sayur, tanam jagung, tanam ulam semua tumbuh-tumbuhan ni anjing duk jaga. Tidak monyet, kera, babi, hutan semua makan. Dia anjing ni jaga. Sebab tu dia sayang sangat pada anjing tu. Dan anjing ni tak ada masalah. Kita dalam mazhab Syafi'i pun kita boleh bela anjing. Jangan syarat bawa masuk dalam rumah je. Kan, anjing tujuan apa? Nak jaga keselamatan. Anjing tujuan apa? Nak berburu. Kalau dalam fiqh bab berburu ni tuan-tuan, kalau anjing tu cerdik, anjing tu kita lepaskan dengan niat berburu, kita baca bismillahirrahmanirrahim, anjing tu pergi tangkap binatang beruang, tangkap burung umpamanya. Dia genggong kah? Gonggong. Dia gonggong buat balik tu dekat kita, mati dah burung tu. Dan kita yakin mati itu dengan sebab digigit oleh anjing tu. Boleh makan burung itu tanpa perlu disembelih. Itu dalam kitab fiqh bab berburu dengan anjing. Dia anjing gigit anjing tu, mati burung tu. Dengan syarat pertama, burung tu anjing tu adalah anjing cerdik. Maksud anjing cerdik ni anjing terlatih berburu. Dia pergi tangkap tu bukan dengan tujuan tangkap nak makan. Kalau anjing tak cerdik, dia pergi tangkap dengan tujuan nak makan, tak boleh. Dia makan dah kepala separuh, buat main badan dekat tuan dia. Tak boleh kat tu. Itu anjing tak cerdik. Anjing pergi tangkap tu, dia ambil kesempatan. Dia kata, alang-alang aku dah letih tangkap ni, makan dulu paha separuh. Itu tak boleh. Itu anjing tak cerdik. Tak boleh, syarat dia tak boleh. Anjing terlatih ni syarat dia mesti pergi tangkap tu bukan tujuan untuk dia makan. Tujuan untuk berburu ni tangkap, digigit dengan taring dia. Dan matilah haiwan itu, segala burung ke, pelanduk ke, rusa ke, kijang ke, apa-apa haiwan berburuan lah, haiwan buruan, maka dihukumkan halal dimakan setelah kita samak. Tempat dia gigit, tempat dia pegang tu kena sama. Basuh dengan air tanah mudah ya. Kan, 1 kali air tanah, 7 kali air suci. Kan? 6 kali. 1 kali air tanah, 6 kali air suci. Dia 7 kali lah semua. Halal dimakan. Masa waktu dah. Itulah hadis yang kita baca pada malam ini tentang tubuh badan yang penuh dengan hasil yang haram, maka dia dilarang masuk ke dalam syurga. Itu yang kita nak pastikan agar sumber makanan kita, sumber pendapatan kita dapat daripada punca yang halal, yang sahih, yang jelas halalnya, bukan syubhah, bukan ragu-ragu. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.